Astagfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Suratul Ali Imran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi summa istaqim. Muslimin, muslimat, khususan ahli jatuan kuasa Masjid As-Sa'udah, Kampung Jamuan, Tuan Imam yang mengepalai solat maghrib kita pada malam ini, ibu-ibu, bapa-bapa, tak lupakan juga keluarga dan anak-anak kita yang turut kita doakan agar semuanya dilimpahi rahmat dan hidayah Allah. Juga kita terus berdoa agar kita serta ahli keluarga kita mendapat jaminan keselamatan dan keamanan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar di dunia, malah juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita mulakan pertemuan malam ini dengan saya ingatkan dahulu diri saya yang dhaif ini. Sama-sama kita hadir dengan membetulkan niat. Kenapa hadir? Kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini sabit peringatan yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan kita akan dilihat apa niat yang ada dalam diri masing-masing. Jaga baik-baik amal soleh kita, kerja baik kita, khususnya ibadah. Di mana penjagaan itu? Pada niatnya. Akhir nanti akan dilihat dan diterima oleh Allah. Maka ini akan disebut sebagai pahala di yaumul mahsyar, insya-Allah. Tanpa buang masa, kita mulakan kuliah menyambung hadis 40, hadis qudsi 40 berkenaan ibadah dan zikir yang dihimpunkan oleh Syekh Dr. Aid bin Abdullah Al-Qarni.
Alhamdulillah, kita akan menyambung hadis yang ketiga pada muka surat 14, di mana perbahasan tentang hadis ini telah pun berlaku pada kuliah yang lalu. Apakah tajuk hadis Qudsi yang ketiga yang kita sambung perbincangan ini? Tajuknya ialah larangan menggambar makhluk bernyawa dan ancaman bagi orang yang menggambarkannya. Kita baca sekali lagi hadis Qudsi itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah azza wa jalla, wa man azlamu mimman zahaba yahluku kahalki falyahluku zarratan aw liyahluku habbatan aw sya'iratan. Rawahul Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man azlamu mimman zahaba yahluku kahalqi, siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang membuat, yakni menggambar apa-apa yang menyerupai ciptaan aku? Jika mereka mampu, falyahluku zarratan, hendaklah mereka ciptakan zarah, yakni besar biji sawi, atau liyahluku habbatan aw sya'iratan, atau cipta biji atau sebutir gandum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka pada kuliah kita bulan lepas, kita telah memahami hadis ini adalah satu larangan. Menggambar tu maknanya membina patung atau melukis makhluk Allah Subhanahu wa taala, yakni makhluk yang bernyawa, sama ada manusia atau binatang. Itu asas dia. Dan kita telah pun membaca satu hadis Nabi, yakni setiap tukang gambar, yakni tukang buat patung, berada di neraka. Diciptakan untuknya dari setiap gambar yang dia buat sebuah nyawa, lalu dia diseksa di neraka jahanam disebabkannya. Ibnu Abbas berkata, jika tidak ada jalan lain kecuali kamu harus menggambar, maka gambarlah pepohon atau sesuatu yang tidak bernyawa. Kalau tidak juga gambar, duduk dalam rumah, tukar gambar pemandangan. Jadi kita pada bulan lepas, ibu-ibu baru hari ni hadir ya. Bulan lepas tak sempat hadir kuliah saya. Kita dah bahas gambar-gambar manusia, sama ada penuh, gambar keluarga, gambar convocation anak-anak kita semua ni, jangan gantung dalam rumah. Ada sebab, nanti kita tengok hadis. Dan saya jumpa satu hadis Nabi yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ashadda an-nasi azaban 'inda Allahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya yang paling keras azab Allah kepada manusia pada hari kiamat ialah orang yang disebut sebagai al-musawwirun. Al-musawwirun itu siapa? Gambar, yakni buat patung. Buat patung. Saya pun sebut tuan-tuan, siapa yang bagi sekeping gambar pada orang tukang lukis, tolong lukis gambar saya jadi satu frame yang besar. Sama aja. Memang seronok orang lukis gambar kita. Jadi tukang lukis itu, ini ancaman dia. Baik. Cuba kita kena tengok satu lagi hadis Nabi. Cuba tengok apa kesan. Ini pun dah sentuh pada kuliah bulan sudah. Ulang sikit lagi. Sebelum kita sambung perbahasan kita di muka surat 16. Kita akan sambung di situ. Satu lagi hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi qalbun wala suratun tamasila. Rawahul Muslim. Bukhari wa Muslim. Rasulullah SAW bersabda, bermaksud malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya kalbun, anjing, wala suratun tamasila, dan gambar-gambar, yakni gambar yang bernyawa.
Para ulama membahaskan, ya. Contohnya Imam An-Nawawi mengatakan suratun tamsila, gambar-gambar yang seumpama yang bernyawa itu termasuk manusia dan binatang. Tangkap gambar zirafah, gambar gajah, buat frame, letak. Tak boleh. Itu gambar bernyawa tu. Nanti kita kena dengan awal hadis kata, siapa yang pandai-pandai mencipta ni? Nak tanding aku ke? Cipta satu zarah atau susah sangat zarah ni, kata Allah. Dah adik kursi kita baca, buat sebiji, biji kecil. Tak boleh, susah sangat, buat sebiji gandum. Buat. Begitu Allah marah kepada orang yang mencipta sesuatu makhluk yang menyerupai makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak boleh buat main-main. Kuat mengaji macam mana pun, kalau ini kita langgar pun tak ada guna. Mengaji kuat, semayang kuat, yang ini kita bagi datang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena takut hadis yang kita dengar tadi, la tadkhulul malaikah. Kita dah bincang pulang sudah. Saja aja kita bagi tahu ibu-ibu kita yang mari malam ni, malaikat tak masuk rumah. Malaikat yang mana satu? Ya, dikatakan malaikat tak masuk rumah itu malaikat rahmah. Malaikat rahmah ni bawa apa? Dia bawa keberkatan dalam rumah. Dia juga mendoakan keampunan penghuni rumah itu. Siapa gantung gambar convocation, gambar ahli keluarga, maka malaikat rahmah tak masuk rumah. Semua malaikat ke? Dah, kita mengaji bulan sudah, ada malaikat yang juga masuk. Malaikat apa? Malaikatul maut, yang cabut nyawa tu masuk. Malaikat yang duduk kiri kanan kita, raqib dan atid, itu masuk. Yang tak seronok tu malaikat rahmah aja, dia tak masuk. Sebagian ulama membahaskan malaikat yang tak masuk ini, malaikat rahmah ini, dia selain bawa keberkatan, rezeki, dia juga melindungi rumah dari gangguan syaitan. Jadi kalau rumah malaikat tak masuk, syaitan bermerajalela lah. Itu yang kita faham. Jadi nak buat macam mana Ustaz? Gambar dah gantung, bagi turun lah. Itu sebab kita ngaji. Undang-undang kita salah. Undang-undang tak salah, polis tak tangkap. Polis tak tangkap kita. Orang buat report polis, dia ada banyak gambar di rumah, polis tak tangkap. Siapa pun takkan dakwa tuan-tuan dalam rumah di mahkamah. Tapi naya, tak ada lah keberkatan. Itu kena faham. Baik, baru kita masuk muka surat 16, kita mula perenggan yang pertama. Selepas hadis malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar-gambar yang bernyawa. Kita dalam masjid ni anjing tak ada, itu tak payah bincang lah. Takkan kita di Kuala Kangsar ni ada anjing dalam rumah. Tak, kita bincang gambar yang gantung aja. Baik, cuba tengok kata Syekh Dr. Aid Abdullah Al-Qarni. Pada sebahagian rumah kaum muslimin hari ini, kita dapat menyaksikan patung-patung dan gambar-gambar, bahkan sebahagiannya merupakan patung atau gambar sembahan orang-orang kafir. Masya Allah. Mereka berhujah bahawa barang-barang tersebut merupakan koleksi barang antik atau hiasan. Pergi Indonesia, pergi ke Afrika, pergi mana-mana tempat bersejarah, pergi beli satu topeng kuno. Dah Ustaz, ini bukan original, ini ukiran. Tak kira lah original ke atau original ke, gambar orang, muka orang yang diukir oleh sebahagian puak-puak tertentu ni, kita buat perhiasan dinding. Itu tak boleh. Saya dah bagi tahu tuan-tuan pada kuliah bulan lepas, ada orang cerita pada saya, dia pergi satu rumah orang kaya yang berpengaruh, masuk rumah, halaman rumah dia, halaman rumah, halaman rumah tu betul-betul nak masuk rumah, gambar budak lelaki berdiri, air pancut keluar daripada kemaluan budak tu. Minta maaf sebelah, benda tu memang ada. Budak tu berdiri, budak lelaki yang tak pakaian, patung, bukan budak betul, patung budak lelaki tak pakaian, air keluar daripada kemaluan, macam budak tu buang air kecil letak dalam rumah. Saya kata, buat apa? Dah bagi nasihat dah, terpulang pada dia. Rumah orang Melayu tu. Baik, perenggan yang berikutnya, kata Syekh Dr. Aid Abdullah Qarni,
keharaman patung tentunya lebih keras daripada yang lain. Maknanya patung lagi keras, gambar pun tak boleh, patung lagi tak boleh. Dan haramnya gambar yang digantung di dinding dan lain-lain sebagainya lebih kuat berbanding yang tidak digantung. Saya tak gantung, saya tak kat bawah dah, sama juga. Gambar itu disaksikan oleh orang. Habis gambar-gambar kita kenangan nak letak mana? Kita tunggu, sekejap lagi ada sarangan. Tuan-tuan tak gantung, tuan-tuan letak, tapi orang boleh tengok juga. Dia terpapar pun tak boleh. Kata Syekh Ra'i Al-Qarni, berapa banyak gambar yang menyebabkan pengkultusan. Apa itu pengkultusan? Pengagungan. Duk gantung gambar orang tertentu ni, akhirnya sampai tahap kultus, seperti mengagungkan dia. Berapa banyak gambar yang membuka luka sejarah yang menyedihkan. Tengok-tengok gambar, ternampak ahli keluarga yang dulu terlibat dengan tragedi kemalangan yang menyayat hati. 5 beranak habis. Tengok-tengok sedih. Tengok-tengok sedih. Buat apa? Kata ulama, jangan buat gambar macam ni. Buat apa? Melukakan. Ataupun tengok-tengok gambar, salah seorang pasangan anak dia ni dah bercerai-berai, bergaduh bukan main lagi. Gambar-gambar besar. Tengok-tengok ada gambar yang dia tengok anak dia dengan menantu dah bercerai-berai, luka. Berapa banyak gambar yang kemudiannya berakibat bersikap saling menyombongkan diri. Duk gantung anak pertama convocation di United States of America, anak kedua UK, 3 baru duduk IPTA tempatan Universiti Malaya. Bersusun, ada 5 gambar anak. Orang mari je tu gambar anak saya. Orang tak tanya pun. Tapi dia syok cerita, ni anak saya ni yang pertama. Orang baru nak minum air, tu nampak anak saya. Dia ni di US. Zaman dia bukan mudah. Dah dengar syarah tu setengah jam dah. Kok habis syarah pertama tu, kok boleh beralih cerita lain. Tak sambung. Tu gambar yang kedua tu. Perasan tak? Jubah tu jubah mana tu? Allah. Ada? Dah Ustaz, saya duk gantung gambar ni. Saya bukan nak takjub. Kita boleh terjebak masuk dalam bab bangga. Saya pun dinasihatkan oleh isteri saya kan, bubuh gambar dalam Facebook anak convocation ni pun kalau boleh kita elak lah. Sebab dia mendatangkan rasa orang lain, anak orang lain yang tak dapat mengaji tinggi ni ramai. Kita dapat 8A anak kita, syukurlah. Tapi bila kita bubuh, tak apa, niat masing-masing lah. Tapi saya merasakan bila kita bubuh anak kita 8A, duduk dalam Facebook, tuan-tuan ingat anak orang dapat 8A. Dia rasa tengok, Allah anak aku tak dapat. Saya fikir situ. Saya fikir kat situ. Memanglah kita gembira bagi tu orang tengok anak saya 8A. Bubuh, tangkap selit tu prak, bubuh, terpulang lah. Tapi saya merasakan ada anak orang tak dapat 8A. Apa dia rasa? Memanglah orang ucap tanya, tak apa, itu masing-masing lah. Tapi gambar tu satu soal yang besar. Dia boleh mendatangkan, kata Syekh, menyombongkan diri. Gantung gambar dapat pingat, gantung, sombong. Jadi ingat tuan-tuan, gantung gambar ni boleh mengkultuskan, boleh mengagungkan. Sayang sangat dengan Syekh ni, gambar dia kat dalam tu tak boleh. Walaupun gambar ulama, saya cakap terang. Ya? Walaupun gambar ulama besar pun, dia pun takkan suka tuan-tuan gantung gambar dia. Tak boleh. Dulu, zaman 60-an, 70-an dulu, rumah orang Melayu hampir semua ada gantung gambar pemimpin utama Iran, Ayatollah Khamenei. Gambar tu mesti ada. Sekarang apa sudah jadi? Siapa Ayatollah Khamenei? Kita tak mau sembang sini lah, kita bisa sembang bab lain lah. Jadi berpada-pada, kita memang sayang ulama, orang alim, tapi gantung gambar ulama boleh termasuk dalam hadis ini. Kena cakap terang-terang. Tuan-tuan muslimin, muslimat rahmatullahi sekalian.
Hari ni gambar ulama orang tak gantung, gambar artis. Sama lah tu kan. Kalau peminat bola sepak habis bilik tidur dia semua gambar bola sepak. Semua yang mana tokoh-tokoh penting Europe, Japan, semua ada gambar. Kalau dia punya rock, dulu kumpulan rock semua gantung kat gambar bilik dia. Hari ini saya nak bagi tahu tuan-tuan, ada 7 agama dalam dunia yang mengikut manusia moden. 7. Saya nak sebut satu je. Diego Maradona. Diego Maradona ni sampai dia dijadikan sembahan orang Argentina hari ini. Punya taksub. Dia jaringkan gol final dengan England sampai kiamat berapa kali pun takkan lupa. Jahat dia kata. Masuk gol ni dengan kepala ke dengan tangan. Rakaman semua kata nampak Diego Maradona dia pendek, dia tanduk tahu pun nak sampai, dari tangan dia tolak gol. Pengadil nampak posisi yang berbeza, dia kata gol sah, dia kata Maradona tanduk. Keputusan pengadil muktamad. Tuan-tuan tengok interview Maradona, dah reda, dah capai kemenangan Piala Dunia, bawa balik ke Argentina. Orang tanya dia, dulu shoot dulu macam mana kes tu yang orang kata dengan tangan? Dia kata saya cuba lompat dan tanduk, tapi selebihnya the hand of God, dia kata. Kenyataan dia tu menyebabkan pentaksub bola sepak khususnya Argentina sudah siap satu gereja Maradona. Bila dia mati dia terus. Oh, jangan main-main tuan-tuan. Ada 7 agama. Satunya Maradona. Mau dengar satu lagi? Satu lagi saya bagi. Yang paling saya ketawa sikit lah. Donald Trump pun ada. Donald Trump pun ada orang buat patung dia tapi pakai blazer macam Presiden Amerika, sembah dia. Mau dengar satu lagi? Siapa hero Indonesia yang hebat? Hero Hindustan, Amitabh apa nama dia? Saya saja test tengok. Mesti ada peminat Amitabh Bachchan dalam masjid ni. Mesti ada orang lemah. Patung kuil Amitabh Bachchan ada? Ada? Ada satu lagi yang hero Hindu yang datang ke KL tu. Apa tu? Tak berani nak sebut lah. Siapa nama? Tu yang selalu pusing tangan tu siapa? Siapa? Ada juga orang sebut namanya Rajanikan. Rajanikan tu tak mati lagi. Patung dia ada, kuil dia ada. Oh dahsyat. Jadi kita jangan sampai tahap macam tu. Baik, kita sambung perenggan yang berikutnya. Ada yang mengatakan bahawa gambar tersebut berfungsi sebagai kenangan. Pasal apa gantung ni? Kenangan, dia kata. Cuba tengok apa kata Syekh Jibril, Syekh Dr. Al-Qarni. Ini tidak benar. Sebab tempat mengenang itu, misalnya keluarga, ayah kita, mak kita, adik-beradik kita, di mana kenangan itu? Sesama Muslim, di hati. Iaitu dengan cara mendoakan mereka agar diampuni oleh Allah dan memperolehi rahmatnya. Itu yang betul. Saya tengok gambar teringat ayah saya. Lepas tu tak tengok gambar tak ingat ayah dah. Lepas tu semayang tak nampak ayah, tak ada doa untuk ayah dah. Yang penting doa. Sebab itu maknanya siapa yang kita suka, anak-anak kita di hati kita. Doa mereka. Rabbi ja'alni muqimas salat wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ini doa ni diajar oleh Nabi Ibrahim. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'un. Sayang anak, ini doa dia. Ingat ayah, ada doa. Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunkan dosa aku, dosa dua ibu bapa aku. Kenangkan, bayangkan wajah mak kita yang pulih telinga kita, yang suap kita, yang basuh najis kita. Kenangkan tu. Kenangkan gambar ayah kita yang balik waktu hujan. Kalau dulu dia kerja kampung, turun bendang, banting semua tulang dia sampai kita mengaji tinggi ni.
Di situ, doa di sini. Itu cara dia. Jadi kenangan bukan digambar. Sini, kata siapa? Kata penulis kitab ini. Oleh sebab itu, setiap gambar makhluk yang bernyawa harus dikeluarkan dari rumah atau dihancurkan. Gambar besar-besar tu nak simpan mana, Ustaz? Album tak muat. Baik. Ini saya kongsi dengan tuan-tuan kan. Bila ayah saya meninggal, saya buka album lama-lama. Ayah saya ni dulu Singapore Army, duduk Singapura. Masa Singapura nak pisah tu, unit ayah saya ni British Army diberi pilihan nak duduk Singapura atau balik ke Tanah Melayu. Ayah saya antara tentera yang buat keputusan balik ke Tanah Melayu. Jadi kalau kita tengok gambar-gambar lama ayah saya masa di bawah British Army di Singapura, gambar-gambar dia seluar kembang pendek macam P.Ramlee pakai Saja Hassan tu. Gambar tu saya nak simpan ke? Saya bincang dengan abang saya, masuk dalam komputer, tutup aurat ayah kita. Simpan di mana? Album. Okey. Tu kita nak jumpa ni. Simpan album tak ada masalah, dia simpan. Bukan saya buruh dalam frame, saya gantung gambar ayah saya. Jadi kalau tak mau hancurkan, jaga baik, simpan sebagai rekod. Kecuali gambar-gambar yang memang sangat sukar dihilangkan. Ada gambar yang tak boleh kita elak. Contoh gambar-gambar dalam buku. Kadang-kadang hari ni buku, gambar penulis ada dekat depan. Betul tuan-tuan? Gambar penulis ada dekat belakang. Habis kita nak buat macam mana? Yang ni tu tak boleh elak. Takkan kita nak cari pula kulit buku tu? Itu dimaafkan, tak boleh elak. Dalam kamus, buku-buku rujukan, buku-buku yang ada manfaat di dalamnya. Contoh, nak ajak anak-anak kita anggota badan dalam bahasa Arab, bahasa Inggeris, dia ada gambar sekeping, gambar orang berdiri, ainun mata, uzunun telinga. Nak ajar budak itu, kalau tengok fatwa Perlis tak apa. Syaratnya jangan gantung gambar itu di depan tempat orang nak menghadap semayang. Kalau tuan-tuan pergi sekolah-sekolah pendidikan anak-anak, kan ada gambar-gambar nak ajak anak, ini mata bubuh mata orang satu, ini kepala bubuh kepala orang satu. Itu pendidikan. Kita syarah ni baitan, rumah tempat kita nak tidur. Jika mungkin keluarkan atau hancur lebih-lebih lagi gambar-gambar kotor yang jauh daripada akhlak Islami, lagi kita kena buang. Apa ni makna gambar-gambar kotor? Gambar orang tak tutup aurat. Yalah, kita bukannya baik semua kan, tangkap gambar baik. Katakanlah mereka ni keturunan ayah tok yang sama, jadi berhimpun keturunan semua sekali, daripada bapa keturunan semua turun. Ada kumpulan keluarga yang mari dengan pakaian tutup aurat. Ada juga ahli keluarga keturunan yang sama mari dengan kain belah, rambut kerinting, rebang, tangkap gambar-gambar ramai, bercampur habis. Selagi mana orang tengok gambar orang tertutup aurat ni, dia berdosa, kita pun berdosa. Buat apa? Tak ada untung. Perhiasan yang begini merugikan akhirat, buat apa? Ini kita ni dah bincang gambar elok-elok ni, gambar orang pakai songkok, pakai kopiah pun tak dibenarkan, apatah lagi gambar orang tak tutup aurat. Sebab tu bila mengaji ni dia kena celik sikit, jangan ketegak sangat nak pegang benda lama-lama. Mengaji kena keluar daripada perkara yang kita tak tahu keluar, tinggalkan. Ini semua sungguh merupakan bencana besar ke atas umat Islam. Kalau ada orang Islam mengaku beriman, boboh lagi gambar bergantungan dalam rumah, ini bencana. Kata siapa? Kata penulis kitab ini. Baik, perenggan yang akhir. Dibenarkan menyimpan gambar-gambar yang amat diperlukan. Ada gambar diperlukan. Ya, zaman hari ini ada perkara yang kita perlu simpan gambar. Misalnya gambar identiti dalam kad pengenalan. Kena simpan, takkan pengenalan kita pergi bakar lah.
Ada juga sebagian ulama membolehkan gambar yang ada pada perkakas rumah, seperti pada kapet untuk atas lantai yang dipijak dengan kaki. Itu boleh. Ada gambar-gambar macam manusia sikit, tapi dia ni untuk lap kaki bila keluar daripada tandas. Itu tak apa. Tak ada unsur pengkultusan. Tapi jangan kita benci dekat orang. Kita ambil gambar dia bubuh dekat lap kaki. Saya menggeram Ustaz, orang kampung seorang ni dia. Jadi saya tangkap gambar dia, saya lukis dekat kapet pijak lap kaki dekat tandas. Jangan buat kerja tu. Itu tak dibenarkan. Tuan-tuan muslimin, muslimat rahmatullahi sekalian. Apa hukum mengambil gambar dengan kamera, telefon pintar dan sebagainya? Ini kena bahas juga supaya tuan-tuan jangan rasa sempit sangat Islam ni. Dah gantung gambar tak boleh Ustaz, macam mana hukum bergambar? Di sini saya quote beberapa pandangan ulama. Hukum mengambil gambar menggunakan kamera, telefon pintar dan sebagainya dibolehkan sebab ia tidak termasuk dalam hadis larangan mengukir atau lukis gambar. Rupanya guna handset, guna kamera ni bukan lukis, bukan ukir, kata para ulama. Sebaliknya tangkap gambar itu terhasil daripada pantulan rakaman cahaya. Image saja dia ambil. Maknanya kita lega sikit dah. Kalau hukum lukis, ukir, bahaya besar. Tangkap gambar, tak ada masalah. Harus dibolehkan. Siapa ulama yang berpandangan begini? Antaranya adalah Syekh Dr. Sa'ad Al-Sayri, seorang ulama besar di Makkah. Syekh Mustafa Al-Adawi, ulama besar Mesir. Dan mereka ni menambah sikit lagi. Syekh Mustafa Al-Adawi menyebut, ulama besar Mesir ni, dia kata walaupun dibolehkan, dia ada syarat, keharusan, bersandarkan hajat dan kepentingan tertentu aja. Itu tengok ulama. Dia kata walaupun boleh tangkap gambar, tengok sebab. Saja-saja aja tanpa alasan yang kukuh, itu kalau kata Syekh ni tak salah dia. Sama juga dengan seorang lagi, Syekh Dr. Abdullah Al-Mutlaq. Tuan-tuan tengok, hari ni anak-anak kita kan, setahun dua lepas tangkap gambar di perkuburan Kristian baru ni. Punya anak rare gambar kahwin ni, pergi tangkap gambar dengan pasangan dia di kubur-kubur Kristian. Apa hukum dia? Baik, kita baca, bagi tahu. Sebab kita ada anak cucu lepas ni kan. Saya pun heranlah budak-budak hari ni, belum kahwin dia ada gambar pra-wedding dia dalam pokok getah, dalam sawah. Itu ingat tuan-tuan, sikit duit kena keluar. Buat apa? Apa hukum mengambil gambar dari perkuburan? Kita tengok pandangan Syekh Al-Allamah Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi Hafizullah dalam kitab Al-Halal wal-Haram fil Islam. Tengok Syekh Qaradawi kata apa. Syekh Yusuf Qaradawi dia memetik pandangan seorang lagi ulama, iaitu Syekh Muhammad Bakhit. Siapa Syekh Muhammad Bakhit? Bekas mufti Mesir. Kata Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, fatwa Syekh Muhammad Bakhit, yakni bekas mufti Mesir, bahawa bergambar dengan alat fotografi ibarat menangkap bayangan dengan cara yang diketahui oleh ahli tersebut, dan ianya sama sekali bukan cara yang dilarang dalam Islam, yang ini bukan ukir, bukan lukis. Ini kata bekas mufti Mesir yang diambil pandangannya oleh Qaradawi, dibenarkan. Inilah pendapat kami. Sama dengan seorang lagi ulama, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, sama. Cuma bila dah dibenarkan, boleh tak tangkap gambar kat kubur, sama ada perkuburan Islam atau bukan Islam, diharamkan. Kenapa? Sebab ini menunjukkan kita tidak mempunyai adab dalam Islam. Tanah perkuburan ni Nabi suruh pergi tau. Dulu mula-mula Nabi kata jangan pergi kubur sebab takut orang buat kerja kurapan. Kemudian mutakhir Nabi suruh pergi kubur.
Sebab kubur itu tazkirah untuk kamu, mengingatkan kamu kepada kematian dan negara akhirat. Hadis sahih. Jadi tazkirah itu bukan di sini aja. Pergi kubur itu pun tazkirah. Kenangkan. Ni rumah besar ni. Last kali situ. Saiz sama 6 kaki ke bawah. Kok beza kita, ada orang simpan terus bawah, ada orang dia simpan serong tepi. Tuan-tuan kan? Kok itu dia beza kot. Bilik itu beza. Sini macam mana? Simpan tepi. Simpan bawah. Ada sebagai tempat dia korek, dia belah tepi, simpan tepi. Kok itu je beza. Yang lain kain sama, tanah pun sama. Tu je. Pergi kubur tazkirah dan ingat negara akhirat kamu, kata Nabi. Sebab itu pergi kubur ni tiba-tiba dia bergambar pakai pakaian wedding. Ini menghina. Ini bertentangan dengan apa yang Nabi suruh. Pergi gambar bergembira, pergi tempat lain lah. Dasar ini kubur orang bukan Islam, sama aja. Menunjukkan adab orang Islam ini sangat rendah. Kita hari ini tuan-tuan, ramai orang mengaji tapi ramai orang tak beradab. Cakap pun, kita tengok kadang-kadang di kalangan orang-orang yang ada ilmu lah, boleh khilaf. Para ulama dahulu sampai hari ini khilaf, berselisih pandangan, tapi adab tu, akhlak Islami itu, cara cakap, dia ni ada salah, tapi dia ni dah duduk di kalangan masyarakat, orang lama dalam bidang ilmu, dihormati. Kita ada cara nak cakap dengan dia. Jangan hantam terus. Dia orang yang dihormati oleh masyarakat. Sebagai manusia, dia ada rasa malu. Apa aku ni teruk sangat lah. Mengajak dah 30 tahun kat kampung ni. Dia balik-balik mengaji, dia kata aku tak kenal. Boleh bincang. Jangan di halayak ramai kita tunjuk derah macam tu. Tak boleh. Sebab itu hari ni adab kurang. Mengaji ramai, ijazah banyak ada, adab tak ada. Cuba tengok kata para ulama, Islam meletakkan dan mengutamakan adab dalam setiap aspek kehidupan. Adab penting tuan-tuan. Adab penting. Hari ini tetamu-tetamu rumah, tengok anak-anak hari ini macam mana. Saya kongsi aja. Kongsi lagi cerita pasal ayah saya. Ayah saya ni dia ada tradisi didik anak di rumah ni hormat tetamu bukan alang kepala. Kalau tetamu datang rumah, kami di dapur dalam bilik semua keluar, berdiri, terus diperkenalkan. Ini anak aku nombor 1, nombor 2, nombor 3. Namanya nombor 1 Omar, nombor 2 Suzana, ni Suhaimi nombor 3. Kamu kenal tak siapa yang datang ni? Ini kawan ayah satu camp dulu, dia kata. Lama ayah tak jumpa, sekarang salam, dia kata. Macam tu. Kalau pergi rumah-rumah saudara mara, pergi semua sekali. Tak kira lah hang besar mana pun, nak tahu ini mak saudara kamu, ini sepupu ayah kamu, ini. Hari ini kalau tetamu datang rumah, tengok adab anak kita. Bukan anak tuan-tuan lah, anak sebahagian orang. Kita duduk tengok, keluar masuk. Macam kita tak adab dalam rumah. Saya nak petik beberapa pandangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan, bahkan sebagian ulama menganggap adab lebih penting daripada permulaan ilmu. Kerana adab ni dia sebenarnya asas untuk menerima ilmu. Tengok Syekh Abdullah bin Mubarak disebut, ini satu orang alim, Syekh Abdullah bin Mubarak ni dia sebut, dia belajar adab aja 30 tahun sebelum dia masuk bidang ilmu. Adab. Mengaji macam mana pun, kalau ada satu tok guru kampung lah, dia 4 senawi je, dia dah lama duduk sebagai orang ilmu kat kampung tu. Ada apa pun sekali, hormat sikit, tunduklah sikit, tak rugi pun. Bukannya hari ini saya sedih tengok benda macam ni. Anak-anak kita tak ada adab. Tuan-tuan muslimin,
Muslimat rahmatullahi sekalian. Maka hari ini tandakan kita tamat hadis yang ketiga, larangan menggambarkan makhluk bernyawa dan ancaman bagi orang yang menggambarkannya. Berhenti di sini. Kalau ada apa-apa perkara berbangkit semasa perbincangan ini atau yang lepas, sebab hadis ni dibincang 2 sesi pertemuan. Tonton balik ni biar jelas betul. Kalau ada sebarang kemusykilan, saya cuba huraikan. Bukan nak jadi tokoh besar di sini pula, tak. Kalau rasa saya mampu, saya hurai bagi tonton faham benda yang kita mengaji. Tak mampu, saya akan bawa lagi perbincangan dan perbincangan seterusnya. Kalau ada muskilah, ya silakan. Assalamualaikum. Menggunakan kamera, ya, dibolehkan. Jadi adakah menangkap gambar tersebut dan dipamerkan di dinding-dinding misalkan itu tak boleh? Ya. Jadi kalau kita mengikut realiti yang macam itu, saya melihatkan kepada di jabatan-jabatan kerajaan dan juga di bank-bank perdagangan dan bank swasta sebagainya, ada gambar diletakkan pimpinan tertinggi di dekat negara. Ya. Ya. Jadi adakah itu dibolehkan ataupun tidak? Baik. Mengikut pandangan Islam. Okey, baik. Pertama, kita kena kembali apa ilmu yang kita ada. Hadis ni kata menggantung gambar manusia hidup atau binatang itu dilarang. Kita dah baca, sila turunkan. Baik. Baru kita tengok kes di pejabat macam mana. Kalau kita tengok hadis ni, ya, contoh macam Sahih Bukhari dan Muslim yang kita bacakan tadi. La tadkhulul malaikatu baitan. Malaikat tidak akan masuk rumah. Jadi kita bagi tumpuan di rumah. Di pejabat itu sebahagian daripada prosedur. Sabit dengan sebahagian ulama kata mana yang tak boleh lah, kita tak boleh buat apa. Contoh, Ustaz Salahuddin tahulah, kalau pengarah pelajaran pergi Perak mari sekolah, dia tengok gambar pengarah tak gantung, pengetua jawab lah. Sekolah saya pun sama. Pengarah dia akan bercakap dalam satu perhimpunan dengan pengetua-pengetua, saya ada pergi satu sekolah, gambar saya tak kena gantung lagi. Sebab pasal apa nak kena gantung gambar pengarah? Sebab bila dia datang sekolah, cikgu-cikgu kenal, oh ini pengarah. Itu dia sabit dia. Jadi gambar pengarah, gambar kepimpinan tu letak dalam bilik-bilik tertentu, bilik mesyuarat. Tapi kalau kita nak pegang hukum tu nak turun, terikat dengan peraturan itu, kita terelak lah. Dan hadis ni kata di rumah, kita bagi tumpuan di rumah kita. Di rumah jangan ada. Kita ni duduk kawai kerajaan, saya pun duduk gantung gambar kepimpinan semua sekali. Itu kena dengan hadis ni. Baitan, di rumah. Sedangkan pejabat tu bukan tempat penginapan, dia keluar masuk orang bekerja dan sebagainya. Boleh faham tuan Okey, baik. Wallahu a'lam. Ya. Tafadhal Syekh Kabir. Anda menuju soal. Anta muallim. Okey. Allamah Syekh Salahuddin mawjud soal. Masya-Allah. Fadhal. Terkantoi berkenaan dengan betul yang kita katakan di rumah, mana malaikat rahmat tak masuk di rumah. Ya. Jadi persoalan yang seorang hamba Allah dia pernah tanya kepada saya, macam mana Ustaz kalau gambar Ustaz? Contohnya di masjid orang buat bagi gambar kita, penceramah sekian-sekian, stepik gambar kita kat situ. Dalam masjid. Dalam masjid. Dia kata berbanding rumah dengan masjid, di masjid tentulah malaikat rahmat diberi keutamaan termasuk. Contohlah. Mana ada apa dalam babin aula dia kata. Berbanding rumah, masjid lakan aula. Ya, nak. Jadi kenapa di rumah tu dia kalau tahu kan gambar kat masjid tu macam mana pula? Itu jadi terkaget lah kan. Kalau ada gambar penceramah digantungkan di masjid tu, kan? Saya bagi syarat macam ni. Awal-awal bagi tahu kepada pihak penganjur, gambar ini khas untuk edaran sahaja. Memang ada gambar penceramah di dalam masjid digantung secara jelas. Jadi kita boleh cakap kepada masyarakat yang dah sudah berlaku, tak ada apa kita boleh buat dah.
Pada masa akan datang, ini kata Syekh Salahuddin, betul, ini ibadah, rumah ibadah. Tak sepatutnya ada gambar-gambar manusia di dalam rumah yang namanya masjid, surau, musalla dan sebagainya. Tapi itulah tuan-tuan, kita ni semua orang pernah melakukan kesilapan. Tapi Nabi pesan apa? Jangan kamu jatuh lubang yang sama 2 kali. Jadi kalau saya, memang saya dah sampaikan nasihat. Gambar ni ada orang minta gambar, Ustaz nak buat poster, dia kata. Saya kata poster tentang mana? Kalau poster edaran dalam WhatsApp, itu kita boleh maaf lagi. Kau nak kenal Ustaz mana satu kan. Tapi dalam masjid, banting ke apa, jangan buat. Sebab kita tahu benda tu, melainkan kita tak tahu. Datang kuasa masjid dan sebagainya, mereka tak tahu. Maaf ada mereka. Wallahu'alam. Fadhal Syekh. Jadi Imam Malik teruk lagi kan. Imam Malik pun dia tak jawab banyak soalan. Saya sempat tengok 2. Satu daripada Bayalin Nas ketika Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri sebagai mufti wilayah persekutuan. Fatwanya pun sama apa yang saya sebut tuan-tuan malam ini. Ya. Kalau tuan-tuan tengok perbahasan tentang gambar ni macam-macam. Ada kata video macam mana gambar lembu disembelih, iaitu diharuskan untuk pendidikan. Letak macam Ustaz Salahuddin kata tadi, di tempat arah kiblat, masuk masjid, buat pergantung dalam masjid. Sebab itu benda ini yang saya tengok jelas 2 pandangan ini. Yang lain tu saya tengok tak ada. Negeri Sembilan ada sikit, tapi tak banyak, sikit je pasal gambar. Perak saya tak jumpa lagi perbahasan tu. Mungkin ada yang saya tak jumpa lagi. Saya cuba cari juga fatwa Perak macam mana tentang gambar ni, saya mungkin tak jumpa lagi. Ada kot, tapi saya tak jumpa lagi. Wallahu'alam. Baik, saya nak curi 5 minit saja dengan izin Ustaz Salahuddin. Sebab kita tak jumpa Ramadan, menjadi kewajipan saya nak cakap sikit pasal Ramadan ni. Boleh tuan-tuan, insya-Allah. Baik. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ida al-minbar faqala amin amin amin. Qila sa'idta al-minbar faqulta sa'idta. Qila innaka sa'idta al-minbar فقلت آمين آمين آمين. فقال إن جبريل عليه السلام آتاني فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين. فقلت آمين. ومن أبويه أو أحدهما falam yabirruhuma famata fadakhala an-nar fa'abadahu Allah qul amin. Faqultu amin. Wa man zukirta anhu falam yusalli alayka fa'abadahu Allah qul amin. Faqultu amin. Rawahu Ibnu Hibban, mawjud fil kitab At-Taghrib wa Tarhib. Cerita tentang apa ni? Satu hari, hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak naik mimbar. Dan dilihatnya Rasulullah kali ini bila naik mimbar, mereka mendengar Rasulullah mengucapkan amin 3 kali. Tak pernah berlaku, kali ini dengar. Selesai Nabi baca khutbah, qila, mereka pun bertanya kepada Rasulullah, innaka sa'aital mimbar, kami melihat engkau ya Rasulullah ketika naik mimbar, faqulta, engkau mengucapkan amin 3 kali. Kenapa yang lain-lain baca khutbah tak baca, kali ini baca? Sebagian pandangan mengatakan Nabi ketika berada di mimbar nak pijak tangga, di situ Nabi sebut amin. Kenapa? Faqala, Rasulullah pun menjawab, inna Jibril alaihissalam atani, sesungguhnya masa saya dekat mimbar, Jibril berada di situ. Jibril, wallahi hanya Allah, hanya Rasulullah SAW saja melihat Jibril.
Bila saya berada di tangga mimbar yang pertama, Jibril melantunkan satu doa. Apa doa Jibril? Man adraka, sesiapa yang bertemu, dia tu bertemu dengan syahr Ramadan, bulan Ramadan, sampai habis Ramadan, falam yughfir lahu, langsung tak dapat keampunan, fadakhalan nara, masuklah dia dalam neraka. Fa'ab'adahu Allah, dia akan dijauhkan rahmat daripada Allah. Lepas Jibril doa, Jibril kata apa? Qul amin, aminkan. Jibril minta Rasulullah aminkan. Faqultu, kata Nabi, aku pun aminkan. Bila Nabi pijak tangga yang kedua, doa yang kedua dilantunkan. Wa man abwaihi au ahadahuma, sesiapa yang dia ada masa hidup berkesempatan dia dengan dua ibu bapa yang tua, atau salah seorang daripada mereka. Macam saya, ayah Ratib meninggal 5-6 tahun, tinggal mak saya ada dengan saya. Sepanjang hidup dengan mak ayah ni, falam yabirrahuma, langsung tak buat baik pada mak ayah. Famata, dia pun mati. Fadakhalan nar, masuk dalam neraka. Fa'ab'adahu Allah, dijauhkan rahmat daripada Allah. Qul amin, kata Jibril, aminkan. Faqultu amin, Rasulullah aminkan. Bila Nabi pada mimbar tangga yang ketiga, lantunan doa yang ketiga, man zukirta anhu, sesiapa yang mereka itu mendengar namamu disebut, falam yusalli alaika, dia tak jawab selawat ke atas Nabi. Mujak satu je bahaya dia dapat. Fa'ab'adahu Allah, dia jauh daripada rahmat Allah. Qul amin, katakan amin. Faqultu amin, Rasulullah aminkan. Ini tiga benda tuan-tuan kena buat balik selain daripada yang kita dapat malam ni. Pesan pertama pada saya untuk tuan-tuan, jangan kita ambil ringan dengan nama Rasulullah disebut, kita tak jawab selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena jawab. Lain kali kita syarah. Kedua, saya pergi yang daripada bawah pergi ke atas, pasal ibu dan ayah ni. Saya baru ni jumpa satu orang tua balik daripada Pahang, rantau negeri, singgah satu kedai makan, singgah jumpa orang tua dekat umur 90 tahun, sihat, rajin kutip pinggan-pinggan mangkuk, pergi hantar ke dapur cuci, rajin sembang. Jumpa saya dengan anak-anak daripada mana, duduk mana. Saya kata daripada Ipoh pergi ke Gambang, nak balik Ipoh. Dia kata jauh, bawa kereta elok-elok. Dia kata baik pakcik ni. Bila dia baik sambil makan, saya pun sembangnya dia. Pakcik duduk sini? Ya, saya orang sini, dia kata. Seorang dia kata. Biasa, bila kita sembang dengan orang, kita tanya pasal anak ni, biasa. Saya pun tanya dia, anak pakcik apa orang? Bila tanya bab anak, berubah muka. Langsung dia bagi saya satu amaran, jangan tanya pasal anak, dia kata. Saya pun terkedu saya. Dia marah. Habis tukar topik lain. Habis makan, saya jumpa tuan kedai. Saya tanya pakcik ni siapa? Pakcik ni memang suka tolong. Saya tak suruh pun dia suka kat pinggan. Dia orang sini, dia orang sini. Baik, saya tanya orang kedai. Tadi saya tanya satu soalan, dia marah. Saya tanya anak berapa, dia marah. Dia kata jangan tanya pasal anak. Dia kata betul, dia kata. Pakcik tu duduk seorang sini, tapi anak ni ada kat sekeliling dia. Apa sebab anak pun tak mari, dia pun buat keputusan, aku tak mau jumpa anak aku lagi. Oh ya, ini bahaya. Jadi pesan pada anak-anak kita, hang mengaji tinggi-tinggi, kalau mak hang menangis pasal hang nanya. Doa Jibril ni, fadakhalan nar, neraka. Jaga baik-baik. Dan yang terakhir pasal Ramadan, saya ingatkan tuan-tuan, ni malam ni dah habis separuh Syaban dah. Habis dah. Saya lagi pelik, celik mata, buka celik, buka. Ramadan depan mata kita. Salah satu fokus saya nak pesan pada tuan-tuan, di saat umur kita tinggal baki ni, benda yang kita kena tunggu pada bulan Ramadan ni adalah keampunan. Ini adalah tempat untuk kita mengadu, minta ampun apa dosa kita yang lalu, banyak tinggal solat ke, ada pakai tangkal ke, pernah buat kerja tak elok ke. Jangan cerita dengan orang, ngadu pada Allah, minta ampun.
adakah ini Ramadan kita yang terakhir? Sebab sabit satu hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang ingin yang masuk Ramadan ini dengan iman, ihtisaban. Kata Ibn Hajar Asqalani, ihtisaban tu bermakna nak masuk Ramadan ni nak cari pahala, nak solat malam, nak baca Quran, nak pahala sedekah, nak duduk 10 malam terakhir, nak tunggu malam qadar. Itu ihtisaban. Dia memang ada niat nak ke situ. Siapa ada dua syarat ini, iman dan ihtisaban, Nabi bagi jaminan, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Inilah seronoknya Ramadan ni. Bukan gulai kurma, bukan nasi biryani tu, bukan bazar, ni keampunan tu. Nak target itu. Tiba-tiba Jibril kata, habis Ramadan, falam yughfir lahu, tak dapat ampun. Nah ya. Jadi tuan-tuan, ni sebelum jumpa pada kuliah yang akan datang, ikut saya baca doa sama-sama. Doa yang mesti kita baca dalam Syaban ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Coba ulang sikit, saya nak dengar. Hai, tak dapat jamuan lagi kot ni. Senyap tengok macam gagah ni, 3 kali ulang ni. Lepas ni saya akan WhatsApp pada Ustaz Salahuddin. Tuan-tuan ambil. Apa makna doa ni? Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur aku pada bulan Ramadan ni. Kita tak tahu lepas Isyak ni apa nak jadi, esok, lusa kita tak tahu. Tak tahu lagi ni. Ada tak kita nyawa pada Ramadan ni? Sebab tu kita minta sungguh-sungguh, Allahumma sallimni li Ramadan. 2, bila dah jumpa Ramadan, kita minta apa? Wasallim Ramadan li. Serahkan Ramadan ni pada aku dengan kesihatan aku yang baik. Kalau 30 hari Ramadan, semua 30 hari itu saya dapat. Itu maknanya. Kemudian fasa yang ketiga apa? Wa tasallamhu minni. Berlalulah Ramadan ini nanti. Kenapa kita sebut macam tu? Sebab Ramadan ni berapa kali datang dalam hidup kita. Adakah Ramadan kekal?